أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض ورب السماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل البشر والمخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والخيرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Barisan Tuan Kuasa Karya Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, tugas-tugas dan pengimarah masjid, suhnya sidang hadirin mukminin, sidang jemaah solat Jumaat 8 Safar 1445 Hijriah, berbetulan 25 Ogos 2023 Miladiyah. Hadirin yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah kita telah pun berada di sini. Moga-moga beradanya kita di sini dengan niat iktikaf. Sebab setiap kita, Nabi kata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu dia dapat apa yang dia niat. Iktikaf ni adalah niat berhenti untuk ingat Allah di rumah Allah. Dan biasanya siapa yang tak niat, dia akan buat benda yang tidak mengingatkan dia pada Allah, pada ruang yang sangat eksklusif ni. Sebab tu kita dianjurkan agar memulakan niat iktikaf sebaik masuk ke dalam masjid. Sampai ada perbahasan, mana dulu yang patut buat, niat iktikaf dulu ke tahiyatul masjid? Subhanallah. Jadi sebelum kita sambung bincangan, siapa yang belum niat iktikaf, dia niatlah. Nawaitul i'tikaf, aku berniat i'tikaf. Maksudnya aku niat berhenti duduk kat sini untuk ingat Allah, untuk ibadah pada Allah fi hadzal masjid, dalam ruang masjid ini lillahi ta'ala. Kalau tidak nanti masih handphone kita, masih dengan dunia luar kita. Sayang, ini je ruang yang ada pun untuk kita betul-betul ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbalik pada perbincangan tadi, maka ulama mentarjihkan bahawa berniat iktikaf itu sepatutnya didahulukan sebelum kita tahiyatul masjid. Sebab apa? Bila mana telah ada 4 rukun iktikaf ni, dah boleh kita niat. Pertama, ya, orang yang perbuatan masuk ke dalam masjid, tidak masuk ni dah boleh. Kedua, mesti ada perbuatan berhenti. Bila nak solat, tentulah dah berhenti. Tengah berjalan takbiratul ihram, patutnya solat dulu. Tapi sebab dah berlaku syarat yang diperlukan untuk niat iktikaf, dah boleh. Sebab iktikaf tu maksudnya berhenti untuk ingat Allah. Dan ketiganya, perbuatan iktikaf dan orang yang beriktikaf. Yang keempatnya, jadi semua dah ada syarat, tak apalah. Ya, kalaupun kita yang selalu melazimi niat iktikaf selepas habis sembahyang tahiyatul masjid, okey sahaja. Tapi lebih baik kalau kita lihat apa yang Rasulullah pesan dalam hadis yang selalu kita huraikan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Si orang tu dapat apa yang dia niatkan. Maka siapa niat awal, dia dapat pahala awal iktikaf. Dan yang paling malam dah masuk dalam masjid pun masih tak niat iktikaf.
Lalu berlakulah apa yang patutnya tak berlaku, tapi selalu berlaku apa? Sampai masjid pun sembang, cari kawan-kawan, duduk balik tiang. Ini perbuatan yang sangat tak sesuai ya pada pertemuan kita pada hari Jumaat saban minggu, tuan-tuan. Berubahlah untuk jadi hamba Allah. Dan di ruang ni je pun kita yang betul-betul ingat Allah, peruntukkan. Apa salahnya datang awal baca surah Kahfi? Tak apalah, tak habis ya semua ayatnya hari ini, dapat separuh, dapat suku pun minggu depan sambung lagi. Kan? Quran bukan mesti dikhatamkan, tapi mesti dibaca. Ada orang baca laju dia habis lah, tak habis kita baca minggu depan gitu. Tapi janganlah buat benda-benda yang tak ada menampakkan gaya i'tikaf kita pada hari-hari yang diberi ganjaran sebanyak unta, lembu, kambing, ayam, telur dan sebagainya. Dan ada orang yang dah sampai masjid, tapi kalau dia tidak ada ingatan pada Allah, walaupun patutnya dapat pahala unta, tak dapat juga. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menyebut tentang betapa besarnya hari Jumaat. Dan Nabi kata, banyakkanlah berselawat padaku pada hari itu, iaitu hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kerana selawat-selawat kamu ni akan dibentangkan di hadapan kamu. Sahabat tanya, mana mungkin ya selawat dan salam itu ya kamu boleh tahu? Allah kembalikan roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab setiap salam umatnya pada hari Jumaat. Allahu akbar. Sebenarnya selawat yang kita sebutkan selalu, khususnya pada hari Jumaat yang sunat kita perbanyakkan, dia satu proses besar dalam kehidupan umat. Apa dia? Sebenarnya selawat kita ni nak memperkenalkan wajah kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kat dunia ni kita tak perlu Nabi. Yalah, dengan kreatif kita hidup hari ni, sebab kita masih boleh bergerak ke sana kemari bebas buat tindakan ikut suka hati kita, tapi ingat kita pasti akan ke sana. Kita akan mati juga dan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan kita itu kita tahu betapa siapa pun tak peduli siapa, melainkan Muhammad ibnu Abdullah inilah. Kita pun tahu kehidupan dunia kita ni, kalau kita kenal banyak orang besar, kita akan selesa, mudah dibantu. Dan tidak ada orang besar di akhirat, orang Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, melainkan Muhammad ibnu Abdullah. Apa salahnya ya, bersama dunia yang dah Allah bagi selesa, kita berjadi bijak untuk mengurus akhirat pula, agar kita jadi orang yang selesa di dua kehidupan, di dunia dan di akhirat. Kan kita selalu doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku baik dunia ni. Tapi bersama dengan doa tu kita usahakan kan dunia kita bangunkan, kita jayakan, kita atur, kita rancang. Dan bersama wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Do nothing. Minta kebaikan akhirat tapi tak buat apa-apa. Jadi ada benda yang kurang wajar berterusan dalam hidup kita. Kalau sampai hari Jumaat kedatangan kita pun masih leka, masih sibuk dengan urusan dunia, sedangkan kita ada akhirat yang perlu kita pergi ke sana dengan berbekal. Hadirin solat Jumaat yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, ruang tazkirah Jumaat hari ini ada perkara yang saya rasa nak bercerita benda yang berada di sekitar kita je. Saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi ingatan kita bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya, hadis rujuk 6026 nombor rujukannya. Satu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, qila ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ila Allah? Orang yang macam mana yang paling disayangi oleh Allah? Orang macam mana menjadi orang kesayangan Allah? Wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla? Dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ni ada dua benda. Pertama, gaya hamba yang macam mana, orang yang macam mana yang Allah sayang. Yang kedua, amalan apa yang paling Allah suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah sayang, ya, orang yang paling menjadi kesayangan Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lain. Ya, orang yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lain.
Wa ahabul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling Allah sukai, sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kamu masukkan dalam hati seorang muslim. Menggembirakan seorang muslim itu adalah amalan yang paling besar, bukan tahajud. Ya. Okey, jadi cerita ini adalah cerita satu sudut tentang Rasulullah suruh kita tengok hablum minan nas. Manusia ni kekal terhina, Allah kata, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Kamu akan ditimpa kehinaan. Artinya hidup kamu ni tak akan cantik, tak akan elok, terhina pada pandangan Allah dan pandangan kehidupan kita di dunia dengan manusia yang lain. Illa bihabli minallah, melainkan kamu berhubung baik dengan Allah sebagai hambanya, wa hablum minan nas, dan kamu juga berhubung baik atas realiti kamu berpijak di bumi nyata ni. Kamu kena jadi orang yang berhubung baik dengan manusia lain juga. Jadi tak berjaya kalau kita hanya sibuk dengan diri kita, dengan ibadah kita, dan tak peduli orang kita. Kan Nabi kata tak beriman orang yang boleh solat, boleh beribadah, tidur nyenyak malam, sedangkan jiran dia kebuluran, dia tak peduli. Dia tahu gitu keadaannya. Ya. Nabi kata tak beriman. Tak beriman artinya tak validlah semua amalan-amalan dia. Jadi orang beriman mesti peduli insan lain. Dan dalam hadis ni Nabi kata orang yang paling Allah sayang, orang yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Dalam konteks kehidupan kita, kita ada amal yang fardu, dan kita ada amalan sunat, dan kita ada tuntutan memberi manfaat dalam kehidupan ni pada insan lain. Rupanya kalau kita tengok turutannya, memberi manfaat atau mengurus keperluan insan lain itu duduk di antara dua ibadat ni. Pertama ibadah fardu, yang fardu ni tak boleh ditolak ansurkan, yang ni kena buat on time. Tapi bila yang sunat dengan tuntutan berbakti pada orang lain, beri manfaat pada orang lain, yang memberi manfaat pada orang lain ini lebih utama daripada yang sunat. Saya katakan begitu sebabnya ada rujukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu hari selepas sembahyang fardu asar, baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat. Para sahabat tunggu nak tanya sembahyang sunat jenis apa pula, tak pernah ada ba'diyah asar. Subhanallah. Jadi selepas sembahyang, para sahabat mengerumuni Rasulullah dan bertanya, solat apa ni Rasulullah? Tak pernah ada solat ba'di asar. Rasulullah kata, ini adalah solat qadha ba'diyah zuhur aku tadi. Solat qadha sunat ba'diyah zuhur tadi. Sebab apa? Selepas zuhur tadi aku didatangi oleh seorang Ansar, seorang Madinah daripada pedalaman, manggil aku untuk menguruskan satu masalah pertelingkahan pada kaumnya. Maka Rasulullah lepas sembahyang fardu terus bergegas ke perkampungan itu menyelesaikan, dan Rasulullah hanya selesai dekat dengan asar, sampai Madinah terus sembahyang asar, dan lepas tu Rasulullah qada. Jadi nampak tak keutamaan mengurus kehidupan keperluan insan lain itu lebih utama berbanding amalan-amalan sunat yang selalu kita pertahankan. Jadi tak betul kalau seorang imam lepas sembahyang dia ada hajat dengan ahli qaryah dia nak bagi tahlil, tapi dia sibuk menghabiskan sembahyang ba'diyah isyak dia, kemudian dia sembahyang witir sampai orang tunggu, jap saya sembahyang sunat gitu. Nampak hebat tapi tak tepat. Nampak tak? Ini nak faham. Sebenarnya mengurus kehidupan manusia, membantu insan lain ni pahalanya sangat besar dan merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tuan tahu, contohnya tuan nak pergi sembahyang jemaah, fardu, dan tiba-tiba ada orang insiden, ada orang mempertahankan, no, aku kena sembahyang jemaah on time. Tapi sebenarnya sembahyang jemaah ni jadi sunat bila mana ada keperluan orang lain. Boleh sembahyang nanti lewat. Dan Allah ni maha baik, apa sahaja. Ada satu hadis mencerita pada kita kata, siapa yang biasa melakukan satu perkara tapi dia tidak dapat melakukan perkara itu hanya kerana sakit atau kerana dia musafir, Allah tetap kutiba lahu maka na'imalu fi muqimin wa sahih. Dia akan tak dapat pahala yang dikerjakan biasa dia buat ketika mana dia tak ada masalah, ketika dia sihat dan ketika mana dia musafir. Kita berurusan dengan Tuhan yang maha kaya, maha bijak, maha bertolak ansur. Jadi kena hidup dengan Tuhan yang begitulah. Jangan menonong menghadap Tuhan sampai tak peduli orang lain. Ini satu kesilapan yang besar dalam hidup kita.
Ada orang sebab nak jaga sembahyang sunat dia tak peduli orang lain. Ada orang sebab nak mempertahankan amal-amal yang dia buat, dia meninggalkan hak orang lain. Allah menyebut begini manusia. Allah ciptakan manusia ni, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hadis ni ya menceritakan bahawa kita perlu tengok kanan dan kiri kita untuk bantu. Sebab itulah kasih Allah. Dan hidup kita ni kena cari rahmat Allah. Sebab Rasulullah SAW pernah sebut, ya, tidak ada manusia yang masuk ke syurga melainkan dengan kasih Allah. Maka ada sahabat tanya, hatta engkau ya Rasulullah, hatta aku pun masuk syurga bukan kerana amalan, bukan kerana kehebatan kita menghadap Allah, tapi kerana kasih, cetusan kasih sayang Allah, limpah rahmatnya. Dan habis orang yang beramal macam mana? Kita yang dapat beramal ni pun sebab Allah limpahkan kasih. Itu maksudnya. Artinya kita dah mula disayang Allah, sebab tu kita berbuat taat ni. Bukan kerana apa adanya kita. Sebab tu kan kita disunatkan, bila mana timbul rasa ujub. Rasa ujub ni rasa pelik pada diri. Rasa dahsyatnya aku sekarang, bagusnya aku sekarang. Kena tepias dengan la haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya, tak ada kekuatan, melainkan ni semua kurnia Allah. Ya, kita yang dah memang 30 tahun sembahyang jemaah, okey, alhamdulillah kan. Betul lah, rasa betul tu dalam diri kita, baik aku ni okey, tapi jangan sampai terasa aku hebat, aku bagus dah. Yang tu kena ditepis. Sebab manusia ni bila dalam diri dia ada diri dia, dia pun tertolak. Bila dalam diri ada orang-orang lain pun, itu riak, tertolak. Yang ada dirinya sendiri itu ujub. Dalam ibadah, dalam melakukan taat, kena ada Allah dalam hati. Itu bawa ikhlas. Jadi kadang-kadang kita tertipu. Kita rasa kita ikhlas, rupanya kita ujub. Jadi manusia ni, bila mana dia peduli orang lain, itu sebenarnya satu ruang yang besar untuk dia mula dirahmati, disayangi. Slogan Allah senang je. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa tak reti merahmati, dia tak akan dirahmati. Siapa tak reti sayang orang lain, ya, dia tak akan disayangi. Irhamu man fil ard. Sayangi yang di bumi, yarhamkum man fis sama. Nanti yang kat langit sayang kat kamu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad tak datang melainkan kerana rahmat. Ya. Siapa pun kita berjaya buat baik atau belum jadi baik, pastikan kita berada dalam kasih Allah, dalam rahmat Allah. Dan di antara kunci kasih Allah dalam hadis ini, Rasulullah kata, manusia kena fikirkan apa yang dia boleh baik dengan orang ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kiranya kita ni pun ya, ada jiran yang tak solat, tak pernah datang masjid, ya, pastikan kita buat satu benda yang dia tu declare kita ke akhirat nanti sebagai okey. Sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Kita kalau orang masjid dah jadi orang baik beribadat, tapi orang tak gembira dengan kita kerana jahatnya kelaku kita, tak ada unsur kasih dalam kita, gagal ya. Sebab tu Nabi sebut tadi, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah kegembiraan yang kamu masukkan dalam hati orang Islam. Jadi kawan kita, jiran kita tak sembahyang masjid, tapi apa salahnya kita keluar serempak dia, Assalamualaikum, khabar, gitu. Jangan macam tak pandang dia. Kan kita kadang-kadang kalau dah terlalu sangat ke masjid, orang tak pergi masjid, kita tengok macam ahli neraka dah. Itu silap tu. Ya, tolong betulkan hati kita. Hati di kita ni kalau tak ada kasih, tak ada rahmat, Allah pun tak sayang kita. Yang kita menyampah tu hamba Allah tau. Yang kita menyampah tu makhluk Allah. Makhluk ni produk made by Allah. Allah ciptakan, Allah sayang dia tu. Cuma belum sampai dia dapat rahmat Allah, betul. Jadi jangan rugi alang-alang kita dah berada di jalan yang baik. Biar jalan yang baik itu dengan cara yang betul, dengan nilai yang betul, dengan rasa hati yang betul. Allah mensyariatkan agama kita begini, ya, agama ni dibina dengan kasih. Kenapa? Manusia ni dia hidup dalam keresahan, dan ada orang yang hidup dalam keresahan, dia tak nampak jalan kasih Allah untuk dia pulang. Apatah lagi bila mana dilayan dengan cara tidak dikasihi. Orang yang tak sembahyang, tuan-tuan pandang dia macam neraka, tak nak tegur dia. Memang sampai bila dia tak akan dapat rahmat Allah? Tapi kalau kita pandang dengan kasih, tak payah ajak sembahyang pun, Assalamualaikum, apa khabar? Ya, di masjid jam, kita cakap gitu. Orang jalan dulu bang di masjid. Itulah bang kasih. Itulah keindahan. Itulah kehebatan. Nanti kalau kita mati pun, walaupun dia tak sembahyang, dia kata jiran aku tu bagus. Kan? Pasal tak ada orang Melayu. Ada orang Melayu bila mana mati jenazah, sebelum jalan 2-3 langkah kata apa, kita kata pada jenazah ni baik.
Apa kita kata benda tadi baik, itu daripada hadis. Sebab siapa yang orang declare dia sebagai orang baik, majoritinya, ya, tapi bukan buat-buat, itu skrip. Artinya perakuan orang mengatakan dia baik, maka dia akan diterima sebagai baik. Tapi walaupun kita nampak baik, tapi di hati-hati manusia kita tak baik, kita gagal juga untuk diterima sebagai orang kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya apa keperluan ni? Keperluan ni sebab manusia ni diciptakan, Allah kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ni diciptakan dalam realitinya kabad, keluh kesah, menggelabah, resah, gelisah tu manusia tu. Ya, bersama dengan resah, gelisah, keluh kesah, semua benda tak jadi, tak sudah ni, kita hanya boleh dibantu dengan kasih mengasihi. Kita akan nampak jalan kebaikan bila mana rasa disayangi. Nampak tak? Ada orang kembali kepada kebaikan kenapa? Terasa disayangi Allah. Dia rasa Allah tak patut dah aku buat jahat macam ni, aku kena baik. Allah baik sangat dengan aku. Itulah agama kita. Sebab tu, ya, slogan kedatangan Muhammad sebagai apa? Sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan sebagai lambang kasih kepada sekian alam ini. Ya. Apatah lagi Nabi pernah sebut ad-dunya la tasfu li mu'min. Dah jadi orang beriman lagi susah tuan-tuan. Apa Allah Rasulullah kata, dunia tak pernah cerah untuk orang beriman. Cara ini tak cerah je kan. Mood kita pun tak bercerah. Ya. Rasulullah kata kaifa hiya sijnuhu wa balahu. Mana mungkin dia nak jadi cerah? Sebab dunia ini adalah penjara mereka, ya, dan tempat mereka diuji. Jadi kalau bersama dengan kepayahan duduk dalam penjara ni, ya, tapi ada orang dikopak je penjara dia tu kan, dia redah je, tak jadi penjara dah kan. Sebab penjara ni maksudnya ada benda yang tak boleh, ni tak boleh, ada halangan, ada sekatan, ada peraturan, ada disiplin, ya. Maka dunia macam tu untuk orang beriman, wa bala'u, dan tempat ujian musibah untuk dia. Jadi dia hanya akan dibantu untuk ringan sikit berkehidupan di dunia semasa hidup ni bila mana ada kasih sayang di antara kita. Ya. Jadi sebab itulah perasaan susah hidup di dunia ini perlu dibantu dengan kasih mengasihi, sayang menyayangi. Ya. Sebab dunia ni memang selalu menyedihkan kita. Apa dia kelebihan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ni? Iaitu amalan menggembirakan hati orang lain. Ya. Pertama sekali, mungkin kita tak tahu bahawa menggembirakan orang lain dijanjikan keampunan dosa. Pelik Kita gembirakan kawan kita, mungkin hanya dengan semangkuk teh ais yang kita bayar tadi. Bang, tak tahu saya 3 kali. Dia gembira tak? Confirm dia gembira. Selamat duit aku. Walaupun RM2, walaupun RM5. Jadi carilah ruang yang boleh buat orang tersenyum dalam hidup kita. Sebab ada janji keampunan dosa. Dosa kita banyak tuan-tuan. Dosa kita banyak. Jadi antara cara proaktif untuk penghapusan dosa ni, gembirakan insan lain. Ini Nabi SAW menyebut, ya, inna min mujibatil maghfirah. Sesungguhnya di antara perkara yang mewajibkan confirm dapat keampunan Tuhan ni, idkhalu sururi ala akhika, memasukkan rasa gembira dalam hati saudara kamu. Ya. Jadi jangan pandang enteng. Kadang-kadang bagi orang gembira ni bukan susah pun. Datang-datang senyum, assalamualaikum, khabar semua sihat. Kan? Ada orang datang mana-mana nonong buat muka kering. Ya. Maka orang tak gembira dia datang. Subhanallah. Senangnya nak dapat rahmat Allah. Tapi itulah, skill ni kena ada lah. Yang kedua, apa dia dapat? Janji syurga terus. Yalah, sebab orang yang menggembirakan orang, dan kita tak akan mampu menggembirakan orang melainkan hati kita dibetulkan dulu. Apa nak rasanya nak betulkan? Kita rasa sayang dan kesian kat orang tu. Orang yang tak semayang, jiran kita yang tak semayang, kawan kita yang tak semayang, kita kena tukar perasaan menyampah kepada kesian, kepada sayang dia. Dan tuan-tuan tak akan boleh doakan orang yang tuan nyampah, melainkan tuan-tuan akan doakan orang yang sayang. Dan kita wajib berbuat begitu. Sebab Nabi kata, kalau nampak kemungkaran, yang kamu kena cegah. Tak semayang ni mungkar tuan-tuan. Tak semayang ni maksiat. Tapi ialah orang kita membezakan antara maksiat dengan tak solat. Sebenarnya maksiat paling besar tak solat lah.
Sebab orang Melayu faham maksiat ni maksiat seksual je. Sebenarnya maksiat tu maksudnya melanggar, pelanggaran. Maksiat ni maksudnya kederhakaan. Jadi dikira otak semayang pun maksiat lah. Maka sepatutnya dengan orang yang begini kita pandang rahmat. Dan Nabi kata cegah maksiat dengan tangan, tak mampu dengan lisan, tak mampu juga dengan hati. Hati tu doa lah. Ya Allah, nak tegur takut dia terasa. Ya Allah, nak cakap pun dia ni memang cakap pandai bercakap melawan. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, dia hamba-Mu, bagi dah dia ruang. Hati yang untuk sujud padamu. Ya Allah, kurang-kurang kita dah menjawab dengan Tuhan, aku pernah doakan dia. Gitu kan, itu tanggungjawab kita. Tapi kalau tak ada rasa sayang, kita tak boleh buat. Sebab tu orang yang berjaya menggembirakan ramai insan di dunia ni dijanjikan syurga. Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis lagi, ini juga dalam kumpulan hadis-hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mujam As-Saghir dan Al-Awsat, ya, man adkhala ala ahli baitin minal muslimin sururan, siapa yang memasukkan dalam hati satu keluarga daripada keluarga kaum muslimin kegembiraan, bagi bantuan kan, tahu yang jadi orang peka, tahulah ada janda tu anak ramai tapi tak tahulah kerja apa, makan ke tak, kita lah pergi dulu. Bukan sembang dengan janda tu bagi bantuan balik lah, sembang lama kan jadi cerita lain pula. Lam yardallahu lahu thaban dunal jannah, Allah tak reda untuknya pahala ganjaran melainkan syurga je. Artinya Allah tak puas hati nak bagi balasan pada dia, melainkan kena bagi syurga dia ni. Mudah je nak gembirakan orang. Kita yang banyak duit ni bang, apa salahnya cari orang susah, programkan hari seminggu ke sehari, hari Jumaat aku mesti sedekah pada orang susah, ya kan? Itu tiket syurga tu bang. Dunia rumah kita dah renovate banyak kali dah, pun dah gaduh dengan jiran dah kan, dah selesa dah hidup kereta pun kita dah upgrade banyak kali dah. Apa salahnya kita bina mahligai syurga kita? Dan kita ada aset tu, kenapa kita tak guna? Kita ada benda yang boleh memasukkan kita dalam syurga. Apa dia? Menggembirakan orang yang susah. Subhanallah. Kalau tak nak modal, apa kata tuan-tuan cari orang yang pernah bersalah dengan tuan-tuan, tuan-tuan WhatsApp kat dia, tuan, ya, salah antara kita, saya dah maafkan, moga tuan juga maafkan saya. Kan? Yalah, manusia ni ada benda yang membelenggu hidup dia. Kadang-kadang dia nak minta maaf, dia pun tak berani, tak selesa, takut. Apa kita jadi pemudah cara dan buat dia tersenyum? Itu tiket syurga kita rupanya. Yang ketiga, ni yang saya ulas tadi, ya, dia merupakan amalan yang lebih afdal daripada amalan yang lain selepas mana amalan fardu. Sebab tu, ya, memberi manfaat pada orang lain, menggembirakan insan lain ini lebih besar daripada amalan-amalan sunat kita. Inna ahabbul a'mali ilallah ba'dal faraid idkhal surah al-muslim. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selepas amalan fardu adalah menggembirakan hati orang-orang Islam. Subhanallah, ya. Kenapa agaknya amalan-amalan ini kita dapat memasukkan syurga di kita, ya? Jadi kerana ini semua adalah perkara-perkara yang mengundang kasih Allah. Sebenarnya makhluk Allah ataupun hamba-hamba Allah yang belum dirahmati itu, yang kita tengok, ya, tak sembahyang lagi, yang rezekinya sempit, mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah. Sebab tu bayangkan ada hadis yang cerita, kita pun tahu popular sangat, ya, orang yang kaki maksiat tu tapi hanya kerana dia kesian tengok anjing yang terjelir di pigi telaga tu, dia turun telaga balik, ya, masukkan air dalam kasut, capal dia tu apalah sangat, bagi anjing tu minum, dan kerana itu je dia masuk syurga. Tu itu anjing bang, habis jiran kita tu, kawan kita Apek tu, Aci sebelah rumah kita tu, ayah je lah bagi senyum kat dia. Cik penat ke cik? Tegur dia, bagi dia senyum, kan? Artinya caring dalam agama kita ni penting. Ambil tahu, ya, manis rupa, kita kena buat lah. Benda tu tak modal sangat. Okey, bentuk-bentuk apa yang boleh kita lakukan untuk menggembirakan orang lain. Pertama sekali, senyumlah, senyum. Senyum ni akan membuka ruang selesa untuk orang berinteraksi dengan kita. Apa ketat, tak pernah senyum, dia bukan satu kehebatan, satu kerugian, tuan-tuan. Senyum pahalanya sedekah. Sebab apa?
Sedekah ni dalam bahasa Arab asalnya maksudnya sedekah benar. Senyum tu dia benar sebab apa? Dalam hati kita selesa pada orang yang kita hadap. Sebab tu dapat pahala sedekah, sebab tu dapat pahala benar, pahala iman. Ya. Bukan pahala sedekah dapat duit tu. Tapi sedekah pada orang, ya. Jangan sedekah kat tabung. Tabung isi duit. Kalau sedekah kat tabung itu bukan sedekah. Senyum kat tabung tu. Kan kadang-kadang tabung ataupun haji nanti lalu bawa tu kita pun senyum kat tu. Kenapa? Saya sedekah senyuman. Itu gila namanya. Sebab tu Nabi bagi kaitan, tabassumuka fi wajhi akhika, senyuman kamu pada wajah saudara kamu. Senyum kat dinding tak sedekah, senyum kat tabung tak sedekah, itu sinting. Bukan sedekah. Tengok balik, ada orang buat lawak, tabung lalu dia senyum. Masuk masjid ada tabung kat depan dia senyum dulu. Kenapa bang? Sedekah. No, sedekah hanya untuk muka orang. Okey, tengok apa kata Jabir radhiyallahu anhu tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassam fi wajhi. Rasulullah tak pernah tengok aku selepas aku masuk Islam melainkan dia akan senyum pada aku. Allahu akbar. Macam mana Rasulullah yang hidup banyak pressure, banyak orang dengki, dajal dia, tapi tak jumpa sahabat dia senyum. Kita buat ni, senyum kat isteri kita. Yalah kadang-kadang ada benda yang tak puas hati balik rumah tu kan, tapi senyum dulu, cakap elok-elok. Itu lebih memudah carakan hidup kita lah sebenarnya. Tapi skill ni kena dibuat, kena dilakonkan. Saya pujuk sebenarnya akhlak dalam Islam ni dia kena dilakonkan dahulu, kena praktis. Sebab Nabi pujuk kita begitu, innamal ilmu bita'allum, ilmu ni hanya didapati dengan belajar. Wa innamal hilmu, dan kelembutan, kemesraan itu hanya diperoleh dengan bitahallum, dengan melakonkan. Gaya senyum kat orang, walaupun muka ketat tak pernah senyum kan. Yalah kali pertama abang senyum kat orang akan pegang dahi kau. Kau kenapa? Demam ke apa? Kau nak meninggal ke apa kan? Tak apalah, dah kali pertama nak ngejas. Takkan kita nak kekal jadi orang-orang yang ketat, rugi hidup bang. Sebab Nabi SAW tidak pernah melihat para sahabat melainkan senyum. Tak ada masalah ke ada? Macam itulah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama, cara mudah untuk dapat pahala ganjaran besar ini, menggembirakan orang ni dengan senyum. Yang kedua, beri hadiah. Ni kita malas sikitlah. Sebab Nabi kata tahadu tahabbu. Kamu saling beri hadiah, kamu akan berkasih sayang. Sebab tu kita dulu kalau balik kampung, perasan tak? Mak kita ziarah orang sebelah mesti bawa buah tangan. Tak ada duit pun belilah 5 kilo ke 2 kilo, pergilah ziarah. Kita hari ni gamak pergi rumah mana orang tak bawa apa-apa padahal duit ada. Silap tu bang. Mudah-mudahkan. Sedekah kita tu akan menggembirakan dan akan membuktikan bahawa kita ni perhatian dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min afdhalil amali idkhal sur'al mu'min taqdi anhu dainan waqtadi lahu hajah wa tanafasu anhu qurbah. Okay. Jadi saya tutup dengan terjemahan hadis ni. Amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah masukkan kegembiraan dalam hati mukmin, kamu tunaikan hajatnya dan kamu selesaikan, lunaskan hutangnya, dan kamu lepaskan kepayahan dalam hidupnya. Moga-moga kita dapat sedikit manfaat daripada peringatan tazkirah hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.